kita untuk kita meneruskan agenda kita, iaitu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil ibrah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ianya memberikan kesan dalam kehidupan kita menjadi orang mukmin, orang muslim yang lebih baik di sudut imannya, amalnya daripada hari semalam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita akan membicarakan tentang tih Bani Israel fi Sina. Maksudnya apa dia? Sesat. Bani Israel sesat. Bukan sesat ni sesat daripada sudut akidah. Bukan bermaksud sesat akidah. Tetapi kesesatan yang dimaksudkan Allah Ta'ala sesatkan mereka. Ketika mana mereka bersama dengan Nabi Musa alaihi salam, mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat yang nama dia Tursina. Nama dia Tursina selepas diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Nabi Musa alaihi salam daripada kekejaman yang telah dilakukan oleh Firaun ke atas mereka. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kejap lagi baru saya share screen. Sebelum tu saya nak ingatkan tuan-tuan sekalian, sekiranya ada kelapangan, ada rezeki yang boleh kita kongsikan bersama dengan Akademik Tadabbur Malaysia, maka dialu-alukan untuk meneruskan legasi dan kerja-kerja menyebarkan Al-Quran itu sendiri. Kita mencadangkan kepada tuan-tuan, mengesyorkan supaya sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada pengukuhan Akademik Tadabbur Malaysia dengan menyumbang ke akaun yang telah dimaklumkan di skrin, sama ada dalam Google Meet ataupun skrin di dalam Facebook. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kisah Bani Israel ini disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu padang ataupun di satu padang pasir. Di satu padang pasir yang tidak disebut namanya. Cuma kita dimaklumkan padang pasir kat sini apabila lari daripada Firaun, mereka macam mana ya? Melintas Laut Merah, maka mereka sampai di kawasan Tursina. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok kisah ini juga memaparkan ciri-ciri betapa Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat bersabar, yang sangat penyabar, sehingga kan kalaulah kita berada di tempat Nabi Musa alaihi salam, apabila saya membaca kisah Nabi Musa alaihi salam dalam Quran, para ulama menceritakan bagaimana sabar Nabi Musa alaihi salam bersama dengan mereka ni. Nabi Musa alaihi salam boleh memilih untuk terus berada di Mesir. Nabi Musa alaihi salam boleh memilih untuk terus berada hidupnya dalam keadaan sangat mewah di istana Firaun. Tetapi Nabi Musa tidak memilih perkara tersebut. Atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, segala mihnah, tribulasi, segala ujian Nabi Musa alaihi salam mendepaninya. Tetapi tidak bagi Bani Israel. Bani Israel ketika mana bersama dengan Nabi Musa alaihi salam, ketika mana diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beriman tak? Dengan Allah mereka beriman. Itu yang kata Bani Israel asalnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya bagi nota sikit. Baik, apa yang kita bakal bicarakan adalah surah Al-Ma'idah bermula pada ayat 19 sampai ayat 26. Saya tentang Nabi Musa AS. Yang pertama tadi kita katakan Nabi Musa AS sangat bersabar dengan Bani Israel. Tapi Nabi Musa AS kena ingat, Nabi Musa AS sangat berjasa kepada Bani Israel. Sebab apa? Nabi Musa AS menyelamatkan Bani Israel daripada kekejaman Firaun.
daripada kekejaman Firaun. Tak cukup dengan itu, Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka dengan apabila mereka diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita kena rewind balik bahawa Nabi Musa alaihissalam selamatkan mereka dalam keadaan Nabi Musa menggunakan tongkatnya, merujuk kepada tongkat Nabi Musa alaihissalam, dilemparkan ke laut, terbelah laut, dan semua itu berlaku di hadapan mata kepala Bani Israel. Mereka tengok sendiri secara live apa yang berlaku. Mereka tengok sendiri secara live kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang dipinjamkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk mukjizat kepada Nabi Musa. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila mereka sampai, mereka tidak beriman. Lepas pada itu mereka tidak beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Nabi Musa menyelamatkan mereka. Kemudian apabila selamat, Nabi Musa AS bawa jemaah sampai kat mana? Sampai dekat Sina ataupun Saina. Sampai kat Saina. Saina ni di satu perbatasan, ia adalah Sahara. Dia adalah satu kawasan besar, padang pasir yang sangat besar. Di antara negara Mesir dan di antara Palestin ada Saina, yang tidak tumbuh-tumbuhan apa pun. Maksud dia padang pasir, kita membayangkan begitu. Maka Nabi Musa AS selamatkan daripada Firaun. Dia sampai dekat mana? Sampai kat Tursina. Apabila sampai dekat Tursina, maka selepas pada itu Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana mereka selepas itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan kena ingat bahawa mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu banyak. Mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bagi nikmat. Nabi Musa minta kepada Allah, Allah bagi nikmat kepada mereka. Ingat ketika mana mereka dahaga, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pukul tongkat dia ke atas batu. Maka keluar pada celahan batu tu 12 air mata air untuk 12 suku daripada Bani Israel. Mereka hilang dahaga mereka. Kemudian tak cukup dengan tu, mereka kata mereka panas yang terik, direct matahari di atas kepala. Mereka berada di padang pasir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada mereka dalam bentuk apa? Al-ghamam. Berikan awan untuk menaungi mereka, teduh mereka, selesa hidup. Tak cukup dengan itu, mereka lapar, mereka dahaga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka manna wassalwa. Manna wassalwa. Dan manna wassalwa, kita ringkaskan cerita, adalah hidangan yang Allah berikan kepada kepada Bani Israel. Semuanya jumhur ulama menyatakan bahawa ia adalah hidangan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada langit, tidak diberikan kepada yang lain kecuali kepada Bani Israel. Maka bagaimana Bani Israel selepas daripada apa yang berlaku kepada mereka tersebut? Bani Israel, last kali Bani Israel minta apa? Bani Israel minta kepada Nabi Musa alaihissalam, boleh tak wahai Nabi, wahai Musa, kita masuk ke dalam Al-Ardul Muqaddasah, iaitu Palestin. Kita pergi kepada tanah yang dijanjikan sebagai tanah yang muqaddas, tanah yang suci, iaitu Palestin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf saya tersilap sebut, bukan mereka yang minta, Nabi Musa alaihissalam minta kepada mereka. Mereka dah diberikan nikmat. Sekarang ni kita nak mendiami tempat yang sepatutnya kita diami, iaitu kita kena diami kat mana? Dekat Palestin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kisah ni nanti kita akan tengok cerita betapa Bani Israel ni adalah satu kaum yang sangat penakut. Mereka menolak dengan sombong.
Mereka dengan merasa bangga dan angkuh menolak ajakan daripada Nabi Musa alaihi salam. Mereka memberontak. Tak cukup dengan itu, mereka kurang ajar. Ayat mereka nanti kita akan go through satu persatu, menunjukkan yang mereka ni sangat kurang ajar kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ajak mereka berjihad, tetapi mereka tak nak berjihad. Last sekali Nabi Musa alaihi salam kata kepada Allah, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Tuhan, yakni Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ketika mana Nabi Musa bermunajat keseorangan dengan Allah, kepada Allah, Nabi Musa Nabi Musa kata, la amliku illa nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki apa pun kecuali aku ada diri aku dan aku ada saudara aku, iaitu Nabi Harun. Ya Allah, boleh tak ya Allah jauhkan kami daripada kaum ini sebab mereka adalah kaum yang fasik. Itu permintaan daripada Nabi Musa alaihi salam. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu secara rambang kita menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata, yarhamullahu Musa qad udiya akthar min hada fasabara. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Nabi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa. Di atas apa? Di atas seksa yang dia terima. Adalah seksa yang sangat banyak. Tetapi dia bersabar di atas seksaan dia. Nabi Musa AS diseksa jiwanya. Nabi Musa AS diseksa akan perangai oleh Bani Israel. Dan Nabi Musa AS sangat bersabar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suka saya untuk menceritakan dulu tentang Israiliyat yang datang pada menceritakan keadaan di Tursina. Kalau ikutkan cerita Israiliyat, maka di kalangan mufassirin ada juga yang mengambil riwayat Israiliyat ini. Dan Israiliyat ini adalah satu kita katakan yang agak melampau. No? Maka tidak dinyatakan dalam Al-Quran dekat mana berlakunya peristiwa ini, kecuali yang kita maklum ialah di kawasan Saina. Di kawasan Saina yang besar tersebut. Dalam riwayat Israiliyat menyebut ada satu Madinah yang nama dia Ariha. Ariha ni lah tempat yang disesatkan. Bani Israel disesatkan oleh Allah Subhanahu Taala. Keluar, cari jalan keluar tak jumpa. Cari jalan keluar tak jumpa. Mereka bertolak pada malam hari nak keluar daripada kawasan tersebut, nak keluar pada negeri tersebut. Ada yang menamakan negeri tersebut dengan nama Tih. Berdasarkan pada ayat Yatihuna. Mereka sesat, maka dinamakan Taha Yatihu Tih. Maksud dia satu kawasan dinamakan dengan nama Tih tersebut, dinisbahkan kepada Bani Israel sesat dengan kawasan tersebut. Ada yang menamakan dengan kawasan tersebut dinamakan dengan Ariha. Ariha. Ariha ni dekat mana sekarang ni? Dekat kawasan lebih kurang dalam 30 meter daripada Baitul Maqdis. 30 kilometer daripada Baitul Maqdis. Ia satu tempat yang mana kalau kita tengok sekarang, tempat yang mereka tebuk rumah di dalam bukit. Seperti mana kita tengok Petra. Yang ni hanyalah sebahagian kecil. Manusia pada waktu tersebut menebuk bukit sebagai rumah mereka. Baik, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel dalam satu riwayat Israiliyat ceritakan mereka diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke dalam Palestin. Apabila dia orang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke dalam Palestin, mereka kata kat Nabi Musa, kita nak masuk Palestin ni, di sana ada satu kaum yang Al-Quran sebut inna fiha qauman jabbarin. Dalam kawasan Palestin tu ada satu orang kata satu kaum, satu bangsa
jabbarin, barbarian, orang yang sangat ganas, yang suka bunuh orang. Maka dalam satu riwayat Israiliyat sebut Nabi Musa AS hantar 12 orang pengintip untuk tengok dalam keadaan dalam Palestin tersebut. Maka yang ni riwayat Israiliyat, kita cerita dulu. Maka dalam riwayat Israiliyat ni sebut apabila mereka masuk, mereka jadi takut dan mereka terkejut sebab mereka tengok di sana ada kaum yang kata kaum Jabbarin yang berada dalam negeri Palestin pada waktu itu adalah kaum yang rupa dan kita katakan saiz mereka adalah saiz gergasi. Saiz mereka adalah saiz gergasi. Dan ia seperti mana cerita dongeng, cerita legenda. Mereka gergasi mereka ni berbanding dengan mereka yang hidup kaum Bani Israel. Dibandingkan dengan mereka ni paras buku lali. Sedangkan Jabbarin ni adalah satu kaum yang sangat besar. Mereka tu, bayangkan kita berdiri sampai ke buku lali dia. Yang ni riwayat Israiliyat. Yang ni riwayat Israiliyat. Dan ada satu cerita yang sangat famous yang didatangkan dalam riwayat Israiliyat, seorang pemuda yang paling tinggi dan paling besar di kalangan mereka yang nama dia Auj bin Inaq. Auj bin Inaq ni, yang ni cerita betul-betul legenda betul. Dia ni sangat tinggi. Tinggi dia diceritakan dalam riwayat Israiliyat, dia sebut Tul Auj bin Inaq. Panjang Auj bin Inaq ni 3,333 zira'an wa thuluthan. 3,333 hasta tinggi dia. 3,333 hasta, lebih kurang berapa? Lebih kurang dalam 1 kilometer tinggi dia. Yang ni yang nama Auj bin Inaq. Auj bin Inaq ni hidup dia mudah. Sebab dia sangat tinggi, dia nak makan ikan, dia saut saya dengan tangan tu, saut dengan tangan, maka dia dapat ikan, dapat makanan daripada laut. Dan kalau dia nak goreng ikan tu, dia buat apa? Dia ambil tangan ni, maksud dia kan tinggi, dia letak je dekat dengan matahari, habis, kira macam bakar lah. Kira bakar ikan tu, dia jadi macam tu. So itu adalah cerita dongeng. Dan macam mana boleh menang apabila Nabi Musa AS, akhirnya Nabi Musa AS lawan dengan Auj bin Inaq ni. Nabi Musa AS ambil tongkat Nabi Musa ni, hanya bagi kat buku lali dia je, kat buku lali Auj ni, bagi kat pukul kat buku lali Auj, maka Auj terus mati. Power tak power, tongkat Nabi Musa AS. Baik, yang tu cerita apa? Yang tu cerita riwayat Israiliyat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita akan datang cerita satu persatu daripada ayat Al-Quran berkaitan dengan apa cerita tentang Bani Israel disesatkan di Tursina ni. Baik, kita baca pada ayat 20 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Sadaqallahul Azim. Baik, kita ambil dulu 3 ayat pertama ni. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Berkata Nabi, ketika mana berkata Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi 'alaikum.
Kamu kenangkanlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Iz ja'ala fikum anbiya, ketika mana kamu ni Bani Israel, Allah jadikan di kalangan kamu ni ada beberapa orang nabi di kalangan kamu. Wa ja'alakum mulukan, dan Allah membebaskan kamu. Kamu sekarang tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu dulu adalah hamba. Kamu dulu adalah dimiliki oleh orang lain ketika mana kamu berada di Mesir. Kamu menjadi hamba di Mesir. Kamu telah dimerdekakan dan kamu boleh memiliki mulukan. Kamu boleh memiliki apa yang kamu nak. Sebab kamu tidak dimiliki lagi. Wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Dan kamu kena ingat balik, Allah memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun daripada umat-umat sebelum ini. Nabi Musa AS memperingatkan kepada mereka, iaitu kaum dia, siapa? Bani Israel. Tengoklah ayat, kita tengok go through satu-satu. Yang pertama, Nabi Musa, Allah Ta'ala sebut, wa idh qala Musa, ketika mana berkata Nabi Musa. Baik, tentu yang dirahmati Allah, bila sebut idh qala, ketika mana Nabi Musa berkata, ia adalah cerita benda yang telah lepas. Berbeza dengan idha. Wa idha. Idha ni dia belum jadi lagi. Dia baru nak jadi. Nah, it telah terjadi. Conversation ni telah terjadi lama dah. Dan Allah Subhanahu Taala menceritakan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca ayat ni kepada para sahabat untuk menceritakan balik. Maksud dia cerita ni adalah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat, yang cerita kepada kita, ia adalah perkara ghaib. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana boleh tahu perkara ghaib ni? Cerita tentang sesatnya Nabi Musa alaihissalam mesti tidak melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu daripada Allah direct. Tahu daripada Jibril alaihissalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi boleh tahu ke cerita ni daripada sumber mana Nabi dapat? Adakah Nabi dapat daripada orang Yahudi cerita yang ni? Tak, Nabi SAW tak dapat daripada orang Yahudi. Nabi bahkan ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi tidak ada satu pun Nabi pergi bertalaki dengan orang Bani Israel ataupun dengan orang Yahudi. Ketika mana Nabi berada di Madinah, tak ada pun Nabi SAW mengambil riwayat-riwayat cerita daripada mereka. Bahkan Nabi SAW tak pernah pun membaca buku-buku mereka. Sebab apa? Nabi seorang yang ummi. Nabi seorang yang tidak tahu menulis. Nabi seorang yang tidak tahu membaca. Maka macam mana Nabi boleh dapat ilmu yang sedemikian rupa, yang sebegitu detail, yang mana tidak mungkin seorang boleh tahu kecuali hanya dengan pembacaan, dan Nabi tak boleh baca. Ini menunjukkan Nabi SAW terima wahyu ni direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi tidak pernah reka sendiri cerita ni. Kalau kita nak reka cerita, nak bagi sama-sama cerita ni lebih kurang dengan apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil, mustahil Nabi boleh dapat tu. Sebab Nabi tidak boleh akses semua benda tu, dan Nabi tidak pernah akses. Dan Nabi tak pernah akses semua maklumat tersebut daripada sumber-sumber yang kita sebutkan tadi. Bermakna ini adalah sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi. Tengoklah, tuan yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kat sini, Nabi Musa menggunakan istilah ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi, wahai kaum aku. Bermaksud ia nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Musa alaihissalam ini berkata kepada kaum dia macam kita lah. Kita ni contoh, saya orang Melayu, saya akan cakap pada orang Melayu, wahai kaum aku, kita ni sama-sama bangsa, kita kulit sama, kita bahasa sama, kita berasal pada rumpun yang sama. Aku nak memberikan peringatan kepada kamu sebab kita ni semua kita ada persamaan atas dasar kasih sayang. Maka ya qaumi,
merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia cakap kepada kaum dia atas dasar kasih sayang dan cakap dengan penuh kasih sayang. Caring. Caring is sharing. Sharing is caring. Sharing is loving. Atas dasar dia sayang, atas dasar dia caring kepada mereka, maka Nabi Musa alaihissalam menggunakan pendekatan yang begitu lunak. Ya qaumi, wahai kaum aku. Nak menunjukkan, Nabi Musa nak beritahu, aku dengan hampa semua bukanlah siapa, kita ni sama. Dan aku berbicara ni bukan ada kepentingan, tetapi kepentingan bersama. Aku nak ingatkan, uzkurullah, maka kamu semua kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kamu. Baik, nikmat apa yang begitu banyak? Tadi kita telah sebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Mereka diselamatkan daripada Firaun. Mereka dibawa ke Tursina. Mereka berada di Tursina, berada di Sahara, berada di padang pasir. Mereka diberikan makan, mereka diberikan minum, mereka diberikan teduhan, mereka diberikan direct makanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata jumhur ulama, daripada langit. Manna wassalwa. Baik. Maka itu di antara yang Nabi Musa alaihissalam nak bagi tahu kepada kaum dia, bahawa aku berbicara ni sebab aku sayang. Di antara tanda sayang ialah aku dan Tuhan aku. Tuhan aku semua adalah Tuhan kamu semua. Ingat tak, Tuhan kita bagi nikmat kepada kamu, bagi nikmat kepada aku, yang mana nikmat tersebut adalah nikmat yang besar yang sebelum ni kamu telah lalui. Bukan sekadar nikmat itu direct kepada kamu, alaikum. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala iz ja'ala fikum anbiya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di kalangan kamu, bermula pada datuk nenek moyang kita, bermula daripada Nabi Yaqub alaihi salam sampai zaman aku ni, kita ada beberapa orang nabi yang diutuskan khusus untuk kita. Sebab apa? Ada nabi ni ada hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya nabi adalah gambaran di antara nikmat yang terbesar, adalah nikmat Allah Ta'ala mengutuskan para Nabi. Nabi ni tak ada benda lain kecuali nak bawa kepada jalan kebaikan. Alangkah untungnya kamu. Sebab Nabi ni nak bawa kepada jalan kebaikan. Tak cukup dengan itu, Nabi nak membawa kepada keadilan. Nabi nak membawa kepada kebenaran. Dan Nabi nak membawa kepada apa? As-sa'adah. Nabi tujuan dia nak bagi kita semua hidup secara sa'adah, hidup secara bahagia. Kemudian tak cukup dengan itu, Nabi Musa alaihissalam kata apa? Wa ja'alakum muluka. Wa ja'alakum muluka. Tak cukup dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu, setiap daripada kamu, mulkan. Mulkan, apa yang dimaksudkan dengan mulkan? Ialah kamu ada keahlian untuk nanti, untuk kamu menjadi seorang pemimpin. Sekarang kamu dah tidak menjadi apa? Kamu dah tidak menjadi hamba abdi kepada Firaun, kepada orang Mesir. Kamu tidak menjadi hamba lagi. Kamu dah memiliki apa yang kamu nak miliki, kamu bebas. Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dia kata al-mulk ada dua. Bila kata mulukan, pemerintahan ni ada dua. Yang pertama, dia ada kuasa untuk memiliki sebab dia bebas. Yang kedua, mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan yang khusus, iaitu mereka, ia seolah-olah Nabi Musa nak memberikan gambaran bahawa kamu lepas ni, kamu bakal menjadi pemimpin. Kamu akan menjadi pemimpin kepada orang lain. Kamu akan ada kuasa, kamu akan ada tempat kamu untuk kamu menjadi ataupun untuk kamu melaksanakan pemerintahan yang Allah minta. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Yang mana Allah tidak pernah berikan seseorang daripada umat ini
kecuali Allah berikan kepada kamu, kepada Bani Israel. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya Allah Taala kata apa? Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Atas mulut Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kata apa? Allah memberikan kepada kamu. Allah datangkan kepada kamu ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah datangkan kepada kamu benda yang tidak didatangkan kepada orang lain. Baik, perkataan ata mungkin sebelum ni kita pernah sebut. Ata bermaksud Allah datangkan. Ata walaqad ataina Luqman. Allah datangkan kepada Luqman hikmah. Kan? Ata gambaran kepada Allah berikan kepada kamu nikmat dengan begitu mudah. Dengan begitu mudah. Indonesia kata begitu gampang. Allah bagi nikmat kepada kamu begitu mudah. Tak susah-susah. Kamu minta Allah Ta'ala bagi. Kamu minta Allah Ta'ala bagi. Kamu minta Allah Ta'ala bagi. Tak sama dengan orang lain. Betapa senangnya hidup kamu. Maka Nabi Musa AS kata, apa yang Allah berikan kepada kamu tak pernah diberikan kepada orang lain sebelum ni. Allah berikan kemenangan kepada kamu daripada daripada Fir'aun. Dan Allah menghancurkan mereka di hadapan kamu. Nikmat yang kamu melihat, nikmat mukjizat tersebut, kuasa Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah nikmat yang sangat besar. Adalah nikmat yang sangat besar. Sesungguhnya nikmat itu patut kamu semua menikmati dia. Patut kamu semua fikirkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka memberikan kepada mereka satu keistimewaan. Pada ayat 21 kita tengok. Nah, sebelum tu ayat 20 cerita tentang Allah bebaskan, Allah bagi nikmat. Kemudian lepas tu barulah Nabi Musa alaihissalam bagi arahan. Tapi Nabi Musa alaihissalam bagi arahan dengan arahan yang begitu lunak. Sekali lagi Nabi Musa kata, ya qaumi, wahai kaum aku yang aku cintai. Kita ni bukanlah siapa-siapa. Engkau pada kaum aku pada kamu semua. Kita adalah sama. Ya qaumi, untuk kebersamaan, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Sekarang ni kamu semua masuklah ke dalam tanah yang suci, ataupun masuklah kamu semua ke tanah suci Palestin, alladzi kataballahu lakum, yang telah diperintahkan Allah ataupun yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu berundur belakang. Kamu pergi kat Palestin, pergi kat tanah suci Masjidil Aqsa, yang ada padanya Masjidil Aqsa, wala tartaddu, jangan patah balik, jangan undur belakang, jangan takut. Fatanqalibu khasirin, maka kelak kalau kamu patah balik, kamu akan jadi orang yang rugi, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menarik apabila kita melihat ayat yang ke-21, apabila Nabi Musa kata, setelah dia pujuk mereka tadi dengan sebut tentang nikmat Allah diberikan khusus kepada Bani Israel, maka kali ini Nabi Musa minta benda. Nabi Musa kata apa? Sekarang kita masuk ke dalam tanah yang dijanjikan, iaitu Palestin. Nabi Musa sebut tanah tersebut dijanjikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk mereka masuk ke dalam dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu Bani Israel ni Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada mereka dengan kelebihan yang cukup banyak. Sebab apa Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada mereka? Kena ingat, Allah Subhanahu Ta'ala berikan kelebihan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut, kan? Allah Ta'ala sebut di antaranya surah Al-Baqarah, kita pernah baca, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah Ta'ala kata, kami mefaddaltukum, kami melebihkan kamu,
kami memberikan kelebihan kepada kamu, kami bagi fadilat kelebihan kepada Bani Israel ke atas semua yang ada di atas dunia ini. Baik, seolah-olah bagi tahu kat kita, Bani Israel ni special sangat ke? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita macam tu. Baik. Kalau kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebenarnya memberikan kelebihan kepada Bani Israel bukan kerana bangsa mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada Bani Israel pada waktu tersebut. Bukan yang ni sampai hari kiamat, tak. Sebab waktu tersebut mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iman ni Allah Ta'ala akan memberikan fadilat ke atas orang yang beriman kepada mereka yang tidak beriman. Maksud dia Allah mendahulukan orang yang beriman. Sebab apa Allah Ta'ala bagi kelebihan? Sebab mereka beriman. Sebab apa Allah tarik kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang lain? Sebab mereka tidak beriman. Sebab mereka tidak beriman. Maka begitu juga dengan orang Yahudi. Apabila Nabi dah tiba di Madinah, orang Madinah semua menyatakan bahawa kami adalah Sya'bul Mukhtar. Kami adalah satu bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Taala untuk memimpin dunia. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu orang Islam adalah orang yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah. Maksud dia yang Allah Ta'ala jadikan atas muka bumi ni, yang terbaik adalah orang yang beriman. Maksud dia kuntum khaira ummatin. Allah tak menunjukkan kepada orang Arab, tak tunjukkan kepada bangsa, tapi Allah menunjukkan kepada sikap. Sikap macam mana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka ialah buat amal ma'ruf, buat nahi munkar, dan mereka yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah adalah lebih baik daripada segala bangsa yang ada. Walaupun bangsa tersebut klaim dia adalah bangsa yang terbaik, Allah Ta'ala refute balik. Allah Ta'ala balas balik bahawa yang terbaik ialah mereka tu'minuna billah. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang ke-21 ni, Nabi Musa alaihissalam kata kepada mereka, sekarang kamu semua masuk ke Palestin. Palestin adalah tanah yang diberkati. Semua kita tahu. Apabila Allah Subhanahu Taala sebut dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu kan linuriyahu ila min ayati ila akhir ayat surah Al-Isra. Maka ayat tu tunjukkan kepada apa? Kepada kita apa? Alladzi barakna hawlahu. Tanah yang diberkati, iaitu tanah Palestin. Sebab di sana adalah tanah para nabi, di sana adalah kiblat yang pertama yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi. Baik, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebut pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam disebut tentang tanah Palestin. Surah Al-Anbiya ayat 71. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala cerita wa najjaynahu wa luta, kami telah membebaskannya dan Nabi Lut, sepupu dia, ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, yang mana kami telah lepaskan mereka sampai dekat tanah Palestin yang diberkati padanya. Sebut tentang apa? Diberkati padanya lagi. Baik, kali ini Nabi Musa alaihissalam membuat ataupun Nabi Musa berikan ayat yang sama. Nabi Musa kata udkhulul ardal muqaddasata. Kamu semua masuklah ke dalam tanah yang suci ini. Sebab Nabi Ibrahim pernah ada kat situ, Nabi Lut pernah ada dekat situ. Maka itu adalah tanah yang baik yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So ayat ni merujukkan kepada kita bahawa orang Yahudi ataupun Bani Israel pada waktu tersebut diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Musa alaihi salam untuk berada ataupun untuk menduduki negara Palestin. Untuk menduduki negara Palestin. Baik,
Ayat inilah yang digunakan oleh orang Yahudi yang mengambil iktibar daripada ayat ni. Mereka pun baca Quran. Mereka kata apa? Ni ayat ni tunjuk kepada kami bahawa Bani Israel ini ada hak ke atas al-ardul muqaddasah. Ada hak ke atas tanah yang dijanjikan. Sebab Al-Quran sebut, kataballahu lakum, benda ini telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu, iaitu ke atas Bani Israel, hatta qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Siapa yang bagi klaim tu? Yang klaim ni adalah Bani Israel. Dan Bani Israel klaim bahawa sekarang ni orang Yahudi klaim mengaku bahawa mereka adalah keturunan Bani Israel, dan mereka menyatakan bahawa itu hak mereka. Sebab itu mereka merampas balik tanah Palestin daripada orang Arab Palestin kepada mereka, sebab mereka menganggap itu tanah mereka. Itu bukan tanah orang Islam, orang Arab, bukan tanah orang Arab Muslim, hak milik orang Arab Palestin, bukan. Itu adalah hak milik mereka, orang Yahudi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena memahami bagaimana yang dimaksudkan dengan al-ardul muqaddasah, tanah yang suci ini. Tanah yang suci ini. Betul tak tanah yang suci ini telah diberikan kepada Bani Israel pada zaman Musa AS? Betul. Tidak ada kesalahan sebab Al-Quran menyebutkan begitu. Tetapi siapakah Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka tanah Palestin ini? Baik, kita tengok mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah Palestin ini ialah Bani Israel yang beriman dengan Musa alaihi salam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ni nanti lagi kita akan tengok mereka tidak mahu mendengar cakap Nabi Musa AS. Allah Ta'ala tak izinkan mereka untuk menjejakkan kaki ke dalam tanah suci Palestin. Sehinggalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan zaman ni, zaman yang akan datang. Tuan-tuan, hari itu kita cerita tentang Talut, Jalut, Talut dan Jalut. Kan? Talut dan Jalut. Bagaimana mereka dapat muluk? Sebab adanya orang yang beriman di kalangan mereka yang berjaya untuk lawan kaum Babar, Amalik pada waktu tersebut. Maka mereka menang. Mereka menang tu sebab mereka beriman kepada Allah. Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka menang. Sebab tu sampailah kepada zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Senang cerita, kita nak simpulkan bahawa kenapa mereka diberikan tanah suci tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas lisan Nabi Musa AS, kerana mereka beriman. Kalau mereka beriman, mereka buat seperti mana yang Allah perintahkan, seperti mana yang Nabi terdahulu perintahkan, maka mereka layak menduduki dan tidak menjadi orang yang zalim. Tetapi apabila kita tengok pada hari ini, mereka adalah satu kaum yang tidak layak untuk menduduki. Kerana apa? Sifat mereka adalah tidak sama dengan sifat yang digambarkan oleh Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, itu di antara tanah yang dijanjikan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Musa kata apa? Wala tartaddu. Wala tartaddu. Kamu kalau nak masuk tanah Palestin, kalau kamu nak masuk dengan jayanya, kamu tidak boleh undur belakang balik. Kalau kamu undur belakang, kamu takkan dapat apa-apa. Kamu akan jadi orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Maksud dia, nak pi ni kena bersedia. Udkhulul ard. Kamu kena pergi masuk. Kena buat satu tindakan. Kena buat satu tindakan. Baik. Kemudian kita tengok ayat seterusnya, ayat 23, ayat 22. Apa balah Bani Israel kepada Nabi Musa AS? Nabi Musa AS balah kepada Bani Israel.
Bani Israel balas kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa ajak jom masuk Palestin, tapi kamu semua kena beranilah untuk masuk ke Palestin ni. Sebab kita nak berhadapan dengan orang yang ada dalam Palestin ni. Baik. Mereka kata apa kat Nabi Musa alaihissalam? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka kata, wahai Musa, inna fiha. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak dalam Quran? Dalam Quran, Bani Israel ni daripada awal cakap kepada para nabi mereka, mereka panggil nama, ya Musa. Kan? Perasan tak dalam Quran tidak ada perkataan ya Muhammad? Kan? Dalam Quran Allah sendiri panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran ya ayyuhan nabi. Kalau Allah Taala panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran dengan gelaran Muhammad, Allah Taala akan letak apa? Allah Subhanahu Taala akan letak pangkat kat belakang. Muhammadun Rasulullah. Bermakna Allah Subhanahu Taala memberikan satu ingatan kepada kita nak memanggil nabi kita, nak memanggil para nabi ni panggil dengan panggilan yang terhormat. Address mereka dengan address yang terhormat. Wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran kepada kita ni menghormati mereka. Jangan menjadi seperti mana Bani Israel. Bani Israel panggil apa? Wei Musa. Wei ya. Kan kalau orang Kedah, orang utara kata wei Musa. Wei Musa. Kata. Tapi ini adalah gambaran Bani Israel. Mereka panggil Nabi Musa, ya Musa, hai Musa. Inna fiha qauman jabbarin. Hantau tak Musa di negara Al-Ardul Muqaddasah itu, negara yang dijanjikan, tempat suci tersebut, ada satu kaum Jabbarin. Kaum ni kaum yang ganah. Wa inna lan nadkhulaha. Apa kata Bani Israel? Mereka kata, sesungguhnya kami lan tidak akan masuk, nadkhulaha, tidak akan masuk ke dalam Palestin hatta yakhruju minha, sehinggalah mereka keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalaulah mereka semua keluar, baru kami masuk. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa minta kat mereka elok-elok, ya qaumi, wahai kaum aku. Mereka balas balik, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Dalam tu ada satu kaum yang jabbarin, yang ganah. No? Yang ganah. Yang digambarkan sebagai orang yang bertubuh besar berbanding dengan mereka. Mereka ni orang kata buah, mereka ni orang yang zalim. No, dahlah badan besar, zalim pula tu berbanding dengan kita. Kita ni Bani Israel ni kecil. Dahlah kecil, kita ni lemah, dhaif. Maka mereka kata apa? Inna, sesungguhnya kami. Inna ni harfu taukid. Taukid ni maksud dia bersungguh-sungguh. Kami ni sesungguhnya kami nak bagi tahu, sesungguhnya kami lan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lan ni adalah la litabid, menunjukkan kami takkan masuk sampai bila-bila. Kalau kata la nadkhulaha, kami takkan masuk, kemungkinan hari ni kami tak masuk, esok kami masuk Kalau tak pun kemungkinan bulan sampai bulan ni kami tak masuk, bulan depan kami akan masuk. Yang tu kalau guna perkataan la. Tetapi dalam ni mereka guna perkataan apa? Al-Quran gambarkan lan nadkhulaha. Kami decide dah, sesungguhnya confirm kami takkan masuk sampai bila-bila. Sampai bila ni maksud dia apa? Sampai mati. Sampai kiamat pun, ayat kasar sikit, Musa, sampai kiamat pun kami takkan masuk punya. Kecuali hatta, sehinggakan yakhruju minha, sehinggakan depa sendiri keluar daripada tempat tersebut. Apa maksud mereka keluar daripada tempat tersebut? Mereka keluar daripada tempat tersebut bermaksud
Mereka keluar dalam keadaan kami tak paksa mereka keluar. Mereka sendiri yang memilih untuk keluar. Biduna qital, tanpa kami pergi perang. Kami tak mau perang-perang ni. Kalau kami nak masuk, kami tunggu mereka keluar, maka kami masuk. Apa passion tu? Nah? Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kami takkan masuk, kami sanggup untuk tunggu hatta yakhruju minha. Tadi kata apa? Kami akan tunggu kat sini, kami akan kekal sampai mereka keluar, baru kami masuk. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu menggambarkan kepada kita mereka ni memang takkan masuk sampai bila-bila. Diri mereka secara zatnya dan pilihan mereka daripada hati mereka, iradah mereka, keinginan mereka, mereka kata apa? Kami tak ingin masuk pun. Mereka tak suka, mereka benci untuk pergi. Untuk masuk tu tak suka. Sebab apa? Sebab mereka ini adalah orang Yahudi ataupun Bani Israel yang penakut. Yang penakut. Mereka tak suka untuk pergi nak susah-susah, nak cedera-cedera. Masuk kalau ada penentangan ni, kami tak suka. Maka, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sifat yang ada pada Bani Israel. Mereka kata apa? Fa in yakhruju, kalaulah depa tu keluar dengan kehendak mereka sendiri tanpa kami paksa, mereka sendiri keluar, waktu tu baru kami masuk. Apa dia tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan boleh faham? Maksud dia, mereka ini takkan masuk sampai bila-bila. Sehingga kan dia tunggu orang keluar baru mereka masuk. Apa jenis orang ni? Tak nak usaha langsung untuk masuk. Sebab itu, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, ini adalah menunjukkan sifat mereka yang sangat jubana, mereka yang sangat pengecut. Nah, mereka yang sangat pengecut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita melihat kepada kisah ini, tuan-tuan akan nampak betapa Nabi Musa alaihissalam cakap kepada mereka elok-elok bahawa ini adalah perintah Allah. Allah dah bagi kepada kita laluan untuk kita ada tanah kita sendiri. Sebelum ni kita berada di Mesir, kita diperlakukan dengan perlakuan yang menjelekkan. Sekarang ni Allah Taala bagi jalan pada kita. Kalau kita nak hidup harmoni, indah, kita kena ada ujian sikitlah. Ujiannya kita kena berhadapan dengan kaum Jabbarin ni. Kita kena lawan mereka sebab mereka ni memang orang yang zalim. Maka nak melawan kezaliman ini hanya ada satu sahaja. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, kan, bagaimana kami nak menghentikan orang yang melakukan kezaliman? Nabi SAW kata apa? Tuhjizuhu atau tamna'hu. Nabi SAW kata kena halang mereka, kena lawan mereka. Kalau orang yang dizalimi, kita tahu Nabi SAW kata apa sebelum tu? Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, kamu kena bantu sahabat kamu, kena bantu saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat-sahabat kata apa? Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk membantu orang yang dizalimi. Tetapi bagaimana kami nak membantu orang yang melakukan kezaliman? Nabi SAW kata apa? Tamna'hu au tuhjizhu. Kamu kena halang dia daripada dia buat kezaliman. Maka itulah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sekarang ni, kita sebelum ni, kamu dalam keadaan yang sangat teruk dibuat oleh Firaun, menyebabkan kamu semua rasa down, kamu semua tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita dah tak mampu untuk lawan Firaun, teruk sangat, maka kita lari kepada Firaun.
Bila lari pada Firaun sampai dekat Tursina ini, Nabi SAW sudah tentu ia adalah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka ni nak memulakan kehidupan baru, maka tidak mesti tidak di antara tempat yang terbaik ialah tanah yang diberkati, iaitu tanah Palestin. Maka kita masuk, cuma ada ujian lah. Kalau sebelum ni kamu semua diberikan ujian dengan ujian Firaun, kamu semua tak boleh melawan. Kali ini kita membuat persediaan, udkhulu al-arda, kita masuk. Bila kata kita masuk, ia menunjukkan apa? Kita kena bersedia apabila kita nak masuk. Kita kena ada preparation yang kita perlu buat. Sekarang ni aku baru menyatakan apa? Nabi Musa baru menyatakan apa? Ini adalah perancangan Allah dan Allah bagi tahu kat aku bagi tahu kat kamu. Jom kita buat sama-sama, kita masuk ke Palestin. Cuma mereka dah awal-awal lagi, mereka dah tolak, dah takut. Tak mau nak berbincang. Kalau kata okey, tak apa, kita nak masuk ke Palestin, sekarang ni kita bincang macam mana cara untuk masuk ke Palestin dengan selamat. Kita tahu ada halangan sebab di sana ada satu kaum Jabbarin, ada satu kaum yang sangat jelek, yang sangat jahat, yang sangat zalim. Kita kena berhadapan dengan mereka. Sudah tentu ada jalan untuk kita berhadapan dengan mereka. Tapi yang kata Bani Israel ni, mereka tak mau. Mereka tak mau susah-susah. Mereka nak jalan mudah. Dan jalan mudah itu adalah jalan orang yang pengecut. Nah, jalan mudah itu adalah jalan orang yang pengecut. Baik sahabat-sahabi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suka saya apabila saya baca buku ni, Qasasus Sabiqin fil Quran. Nah, Qasasus Sabiqin fil Quran. Penulis kitab ni, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, juga mengarang kitab satu lagi cerita tentang syakhsiyah Yahudiyah. Cerita tentang karakter yang ada pada orang Yahudi. Kita ingatlah, orang Yahudi ataupun Bani Israel, dalam kisah ni, Bani Israel gagal ke tak gagal masuk dalam Palestin, mereka tak boleh nak masuk sebab mereka tidak ada kesatuan, mereka tidak ada kekuatan, mereka tidak ada semangat untuk sama-sama masuk. Mereka semua bersatu untuk tak masuk. Nanti kita akan baca ayat yang akan datang. Qala rajulan minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim. Ada dua orang daripada ramai Bani Israel tu, dua orang saja yang sambut kata kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, okey, jom kita masuk. Maksud dia, di antara mereka yang ramai ni, ratus-ratus orang ni, yang bersedia ni, hanya dua orang saja untuk berjuang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, sifat pengecut ini adalah gambarannya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi teguran kepada kita. Tuan-tuan, Musa alaihissalam dalam cerita ni, nanti baru kita masuk Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel yang tak nak masuk ke dalam Palestin dengan alasan bahawa mereka nak tunggu saja. Maksudnya tunggu ni sampai bila? Tapi mereka kata mereka sanggup tunggu sampai mati Nah, lan nadkhulaha, maksudnya kami sanggup tunggu sampai kami mati asalkan jangan kami pergi perang. Penakutnya Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala selepas itu baru sesatkan mereka. Mereka nak keluar pada padang pasir, cari jalan tak jumpa. 40 tahun jalan tak jumpa, 40 tahun. Nanti kita akan masuk ke dalam episod yang kedua, cerita kenapa 40 tahun. Cumanya dalam kisah ni, mereka disesatkan oleh Allah 40 tahun. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata apa? Bermula daripada 1948. Yang ni apa yang saya faham daripada apa yang dia nak sampaikan. Tanah Palestin telah dirampas 1948. Sampai sekarang, berapa puluh tahun tuan-tuan? Tanah Palestin telah hilang daripada tangan orang Islam 72 tahun. Orang Yahudi, Bani Israel hilang 40 tahun, cari jalan tak jumpa. Orang Islam 72 tahun nak masuk balik ke Palestin, kena bayar dulu dekat Israel. Sebab apa kita kata kena bayar kat Israel? Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada pandangan
Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Dia kata haram masuk Palestin melalui jalan Israel. Kita kan di kalangan kita ada yang pergi Baitul Maqdis, yang kena picok di sempadan nak masuk Jordan tu kena lalu checkpoint daripada orang Yahudi. Checkpoint Israel sekarang baru boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa. Nak masuk tu kena bayar tak tuan-tuan? Nak masuk tu kena bayar. Kena bayar kat siapa? Dekat kerajaan Israel. Dekat kerajaan Israel. Sebab itu Yusuf Al-Qaradawi tidak bersetuju dengan cara siyahah, dengan cara kita pergi melancong, kita pergi menziarah. Itu adalah pandangan beliau. Kita kena hormati pandangan beliau sebab beliau melihat kita ni di antara jubana, kita ni di antara orang yang pengecut. Sebab kalau kita berani, kita tak masuk melalui jalan tersebut, kita akan masuk melalui jalan jihad. Sebab itu kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, selagi mana orang Islam, selagi mana orang Arab berada di sekeliling tanah Palestin ni, hanya menunggu masa, muntazirin, hanya menunggu masa untuk masuk ke Palestin, sampai bila pun tak boleh masuk. Sekiranya semua kita tidak bersatu, semua kita tidak berani untuk masuk ke Palestin atas nama jihad. Biarpun di sekeliling negara Arab Palestin, di negara Arab Palestin ni, ataupun kita kata sekarang ni Israel ni, yang berada di tanah Palestin ni, di Ardul Muqaddasah ni, dikelilingi oleh tanah Arab, tetapi tak ada satu pun negara Arab dan negara Islam yang berani serang mereka. Kalau once sekali berani serang, 72 tahun tidak perlu menunggu, terus kita boleh masuk untuk mendapatkan Palestin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik apabila nanti kita akan masuk pada episod yang akan datang. Dua orang yang beriman ini daripada Bani Israel, mereka kata apa? Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kita nak dapatkan Palestin ni mudah je. Kita berani untuk masuk dulu. Berani saja untuk menentang mereka ni, ghalibun. Kita akan menang. Sebab Allah berikan kemenangan kepada kita. Dan benda itu, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, adalah hilang daripada orang Islam pada waktu sekarang. Kita takut kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tu dah memang penakut dah. Rupa-rupanya kata Syekh Salah, kita lagi takut daripada mereka. Kita lagi pengecut daripada mereka. Sebab tak ada satu pun negara orang Islam yang betul-betul kita katakan kuat. Kuat ni bukan bermaksud kuat dari sudut ketenteraan, tetapi kuat daripada sudut semangat jihad, semangat membantu orang Islam, semangat membantu orang yang dizalimi. Kalaupun bukan di atas nama Islam, di atas nama kemanusiaan. Nabi SAW kata apa tadi? Unsur akhaka zalian au madlum. Bantulah hamba Allah ataupun mana-mana, tak kira orang Islam ke, orang tak Islam ke, yang dizalimi dan yang menzalimi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Nabi Musa AS dan Bani Israel disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Tursina ni. Cari jalan keluar tak jumpa. Cari jalan keluar tak jumpa. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sampai kepada perbahasan tersebut, sehingga kan Nabi Musa AS, last kali Nabi Musa kata apa? Jom kita masuk. Kalau kita masuk, insya-Allah kita menang. Tapi mereka balas balik dengan balasan yang sangat kurang ajar. Sebelum ni kita pernah baca cerita kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Qalu da'u lana, Musa hang minta tolong, doa kat Tuhan kau, Tuhan hang tolong sat. Tapi kali ini mereka kata kat Nabi Musa AS, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, hang pi perang, hang nak masuk sangat, hang pi. Hang dengan Tuhan hang pi dua orang. Dia kata, hang dengan Tuhan hang faqatila, kamu pergi berdua. Inna hahuna qa'idun,
kami akan tetap duduk kat sini. Kami tak akan masuk sampai bila-bila. No, kami tak akan masuk sampai bila-bila. Kami akan tunggu je kat sini. Kalau hang menang, wahai Musa, kami masuk nanti. Kalau hang kalah, tak apalah, hang kalah lah. Kami akan tetap berada sini. Kami tak akan pergi susahkan diri kami untuk berbunuhan, untuk kami terbunuh. Kami tak mahu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan masuk, mereka disesatkan oleh Allah selama 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Nah, kenapa 40 tahun? Apa jadi setelah 40 tahun? Kenapa Allah memilih 40 tahun? Kenapa bukan 70 tahun? Kenapa bukan 20 tahun? Ada sebab dan hikmah yang besar Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup perkongsian kita sama sejam lebih ini untuk memberitahu kepada kita bahawa sikap Bani Israel adalah sikap yang kita patut ambil ibrah daripada dia. Di antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita sesungguhnya tanah yang dijanjikan, maksud dia tanah yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang manusia, kepada seorang kaum, apabila dia melakukan hak yang sepatutnya kepada Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, tidak buat zalim kepada orang. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti memberikan. Bila kata Allah beri sesuatu, dia muaqqatah. Dia adalah pada waktu yang mahdudah, adalah pada waktu yang tertentu. Selagi mana hang beriman, maka Allah Ta'ala akan memberkati. Itu selagi mana hang beriman. Kalau hang tak beriman, Allah Ta'ala akan tarik. Seperti mana Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel, selagi mana engkau Bani Israel beriman kepada Allah, engkau turut akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Rasul engkau, maka Bani Israel diberikan nikmat. Di antara nikmat ialah Allah sebut tadi, Allah bagi nikmat para Nabi. Tetapi sekiranya Allah Subhanahu, sekiranya mereka itu maksud dia bersyarat, nikmat ni ada syarat. Allah Ta'ala boleh tarik tak nikmat? Allah Ta'ala boleh tarik nikmat. Di antaranya apabila mereka tidak menghormati para Nabi, membunuh para Nabi, buat macam-macam kepada Nabi, maka apa jadi? Last sekali Allah Subhanahu Ta'ala tarik nikmat kepada Bani Israel. Allah Ta'ala tak bagi kepada Bani Israel, di kalangan Bani Israel lagi Allah Ta'ala tak bagi Nabi. Bukan kerana mereka Bani Israel, tetapi kerana sikap mereka membunuh para Nabi, sikap mereka yang berlagak, sombong, zalim. Allah Ta'ala tarik nikmat tersebut daripada Bani Israel. Allah Ta'ala berikan kepada Bani Ismail. Maka last sekali Allah Ta'ala bagi nikmat kepada siapa? Kepada Bani Ismail, iaitu orang Arab Quraisy, diberikan nikmat tersebut. Pun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, kita tengok sekarang kan, kita tengok sekarang, kalaulah kita katakan kita diberkati kerana adanya Nabi SAW, kalau orang Arab berfikir, orang Arab Quraisy berfikir, kami ini diberikan kelebihan kerana Nabi di kalangan kami Arab Quraisy, maka sama sekiranya kita melihat kepada ayat-ayat Allah bahawa Allah memberkati seseorang bukan kerana bangsanya, Allah memberkati seseorang bukan kerana kulitnya, bukan kerana bahasanya, bukan kerana tempatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati seseorang kerana akidahnya. Kalaulah mereka yang berada di Saudi sekalipun, yang berada di tanah haram Nabi SAW berada dalamnya sekalipun, tetapi mereka tidak beriman, maka jadilah macam Abu Jahal. Sekiranya mereka buat konsert, mereka tidak mengikut tata cara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan, di mana akan ada keberkatannya? Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pun juga di antara ibrah yang kita boleh ambil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menyesatkan mereka secara fizikal. Kita tengoklah, Allah Ta'ala boleh sesatkan Bani Israel secara fizikal di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Itu sesat secara fizikal. Bermakna Allah Ta'ala nak bagi satu pengajaran kepada mereka bahawa bumi ini milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada pintu-pintunya. Dan pintu untuk keluar padanya adalah satu. Pintu untuk keluar pada kesesatan. Tempat ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga tuan-tuan, apa yang kita boleh maklum bahawa
pintu yang seluas-luas pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala buka pada kita semua, bukan hanya pada Bani Israel tetapi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumnya, khususnya kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tidak akan sesat sampai bila-bila. Iaitu ikut yang pertama Al-Quran, yang kedua ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ibrah yang kita boleh ambil, orang yang penakut, orang yang pengecut, dia tidak berani membayar harga yang mahal di dalam kehidupan dia untuk mendapatkan harga yang mendapatkan benda yang mahal dalam kehidupan. Nakkan tanah Palestin harus membayar dengan darah dan nyawa, itu bayaran. Nakkan Islam berkembang sampai hari sekarang, Nabi SAW dan para sahabat, betapa ramai di kalangan para sahabat yang sanggup berjuang tinggalkan kemewahan untuk mendapatkan, kita kata, mendapatkan Islam yang sangat mahal harganya. Begitu juga maksud dia, nak melakukan apa-apa kena ada pengorbanan. Orang yang tak nak berkorban takkan dapat apa-apa. Bani Israel tak nak berkorban apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pengajaran. Hampa nak duduk saja, bukan sekadar hampa duduk saja, aku sesatnya nampak. Dan untuk episod yang akan datang, kita kena tengok sebab apa. Yang pertama, Allah bagi sesat 40 tahun. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala sesatkan mereka di tengah-tengah padang pasir? Di tengah-tengah padang pasir, apa tujuan? Bagilah sesat dekat tempat lain. Kenapa nak bagi sesat dekat padang pasir? Kenapa nak bagi sesat dekat padang pasir? Kemudian, adakah mereka beriman selepas pada itu? Adakah mereka beriman selepas pada diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, atau bagaimana? Baik, nanti kita akan tengok sama-sama, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tuan-tuan.